Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana taufiknya, kerana dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam ini meneruskan kuliah kita membincangkan isi kandungan makna yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah ketika mensyarahkan matan Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Okey, sebelum kita mula kuliah, Ana diberikan satu teks. Anda bacakanlah, Anda jawab. Ada soalan. Jadi soalan di awal kuliah, jawab terus awal kuliah sebab takut di akhir kuliah tak sempat. Okey, ada satu tweet, ini bukan tweet ni apa? Facebook ke? Ya, satu status. Okey. Saya baca apa yang ada kat status ni dan saya jawab sekali imbas lah, insya-Allah. Di sini tulis, ada salah seorang daripada seorang ustaz tulis, istinbat hebat dari Ibnu Battal Al-Maliki apabila mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, iaitu apabila kami bacakannya, yakni Al-Quran kepadamu, maka ikutilah bacaannya. Okey. Beliau mengatakan bahawa ayat ini mengandungi penisbahan perbuatan membaca kepada Allah. Mana bila kami bacakan ayat Quran, maka ikutilah bacaannya. Jadi Allah mempunyai perbuatan. Okey. Namun pihak yang membacakan Al-Quran kepada Nabi, orang yang baca Quran pada Nabi, hakikatnya adalah Jibril, bukan Allah. Kenapa status ini dibuat? Kerana dalam Ahlul Kalam secara keseluruhannya, daripada awal kalam, daripada Jahmiyah sampai kepada Mu'tazilah, sampai kepada Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, semuanya menafikan sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak boleh buat apa-apa, kerana perbuatan itu bererti adanya perubahan. Bila berlaku perubahan, kaedah kalam kata Allah berubah, adanya dahulu dan adanya kemudian, atau melakukan perubahan, itu adalah sifat makhluk bagi mereka. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat perbuatan pada zatnya. Perbuatan Allah tak boleh berubah. Kalau perbuatan Allah hanya yang boleh itu perbuatan Allah yang ta'alluq dengan makhluk. Allah mencipta, makhluk tu yang berubah, Allah tak berubah, makhluk tu yang berubah. Ini asas akidah kalam. Jadi ustaz ni beliau kemukakan kata ini. Menurut Ibnu Battal, ini menjadi kaedah penting dalam mentafsirkan setiap nas yang menisbahkan perbuatan yang tidak layak kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sifat, jadi sifat tidak layak, maksud di sini ini kata yang agak berlapik. Sebenarnya mereka nafikan semua sifat. Semua sifat perbuatan tidak layak bagi Allah. Jadi dikatakan di sini, ini menjadi kaedah penting dalam mentafsirkan setiap nas yang menisbahkan perbuatan yang tidak layak kepada zat Allah, seperti datang dan turun. Jadi penulis ini tidak syak lagi nak menafikan sifat nuzul dan sifat maji Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi syubhah di bawah sini
Walaupun Allah kata apabila kami qara'nahu, bila kami bacakan. Sebelum saya jawab secara spesifik soalan ni, ayat Quran yang menyebutkan perbuatan Allah, adakah satu? Adakah ayat yang satu? Keseluruhan Al-Quran mengandungi beribu ayat menceritakan perbuatan Allah dengan fa'il madhi, dengan fa'il mudhari'. Ini dinisbahkan perbuatan Allah, bukan satu ayat ni saja. Jadi sangat penting. Bawalah apa ayat sekalipun, kaedah pertama kita kata, kalau mereka bawa ayat ini, kita jawab dengan ayat bahawa macam mana dengan ayat seterusnya. Cuba jawab. Kalau kaedah anda kaedah yang sabit, tolong tak apa, kejap saya nak teruskan. Tolong sebutkan kaedah yang sabit sehingga nak dihukumkan semua ayat dihukumkan begitu dengan satu kaedah. Yang kedua, dikatakan sini bila dibacakan, bila kami bacakan, kami di situ, maksud di sini, ikut di sini adalah Jibril yang bacakan. Dia ikutlah baca Jibril. Dia nak kata Allah tak buat, Jibril yang buat. Soalan kita, ayat Quran, tak boleh nak jawab terus. Ayat Quran, Jibril cakap sendiri atau Jibril yang bercakap atau Jibril menyampaikan kalamullah? Jibril, adakah Jibril, sebetulnya kita belajar dalam akidah Tahawiyah, kita minhu bada wa ilahi ya'ud. Kalamullah minhu bada. Allah yang memulakan, Allah yang berkata-kata demikian. Jibril hanya menyampaikan. Jadi, siapa yang kata? Allah. Dan perkara ini cuba diketengahkan oleh golongan Ahlul Kalam. Mereka cuba menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kalamullah, dengan menunjuk kepada mushaf. Mushaf ni adakah di kalamullah? Adakah di kalamullah kat sini? Dengan menunjuk kepada suara qari. Adakah Syekh Husairi ketika baca, adakah dia sini suara Husairi ke suara Allah? Mereka cuba menunjuk kepada suara yang menukilkan kalam kepada kita. Tuan-tuan, nyanyilah lagu Siti Nurhaliza macam sekalipun. Lagu tu lagu siapa? Ada Siti yang kat dalam tandas, yang suara lelaki, yang suara macam Siti tu kan. Dia nyanyi lagu Siti kat dalam tandas, orang dengar, macam Siti. Tapi tetap lagu tu milik siapa? Milik Siti, asalnya situ. Tirulah suara sekali, macam mana sekalipun, tetap nisbah asal kalam dari siapa? Baca hadis Nabi. Bila saya baca hadis Nabi, bukan itu perkataan saya, itu perkataan Nabi, walaupun suara-suara saya. Jelas maksudnya. Jadi ayat Quran, ayat ini, walaupun Jibril bacakan kepada Nabi, adakah itu kalam Jibril atau kalamullah? Kalamullah. Inilah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Apabila tak ada satu ayat pun dalam Quran dinisbahkan pada Jibril, kerana Jibril bukanlah pemilik wahyu. Jibril hanya menyampaikan wahyu. Dan syubhah ini syubhah yang batil sejak daripada awal lagi. Sebab tu ketika kita bincang tentang sifat kalamullah, mereka cuba tunjukkan adakah suara begini, adakah ini Quran ni angan kalamullah, adakah suara manusia ke suara tidak. Kita kata tinggalkan tu dulu. Bincang asal. Jibril dapat Quran dari mana? Jibril dengar dari mana? Dengar daripada Allah. Dan akidah yang dibawa oleh Al-Kalam ini, mereka cuba, sebagai mereka kata Jibril ambil dari Lauhul Mahfuz. Sampai sanggup mereka ayat berkaitan Jibril tahu Lauhul Mahfuz, tengok isikan dengan Lauhul Mahfuz. Nak katakan Allah tu tak bercakap dengan Jibril. Allah tak boleh bersuara. Mereka riwayat bahawa Jibril ambil, catat Quran daripada Lauhul Mahfuz. Memang Quran tercatat di Lauhul Mahfuz dan segala yang berlaku di alam ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala yang bacakan kepada Jibril. Kerana dari Allah lah semua kalam tersebut. Lauhul Mahfuz tak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Sebab tu kita belajar dalam bab qada qadar, mana Lauhul Mahfuz ni catatan yang mubram, takkan berubah.
perubahan berlaku dalam catatan malaikat pada peringkat 4 peringkat selepasnya. Okey. Jadi syubhah ni syubhah yang mudah sebenarnya, syubhah yang sangat mudah, tapi ada pihak yang cuba menyelitkan berwajah seperti ahli sunnah dalam bab banyak bab, namun cuba menyebarkan syubhah secara tersembunyi di sebalik baiknya muamalah ahli sunnah terhadap mereka. Waliyahzubillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada beliau. Itu saja yang mampu anda katakan. Dari semasa ke semasa syubhah dari dulu, anda tak nak komen sangatlah tokoh ini, tapi sentiasa syubhah-syubhah yang tersembunyi daripada akarnya, dia bukan komen isu, dia bawa syubhah kaedah daripada akarnya untuk meruntuhkan akidah salafus salih. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Muka surat 148. Jelas anak jawapan jelas. Jadi kalau ada ni sebab okey, ana nak komen tadi sikit anda terlupa. Berkaitan dengan oleh kerana ada pihak yang mengatakan bahawa Jibril ambil wahyu daripada Lauhul Mahfuz. Wahyu itu hanya Allah tu kalamullah, hanya kalamun nafs, bukan kalam yang dapat didengar oleh Jibril. Akhir sekali sampai kepada pihak yang sama, mereka cerita habis Jibril sampaikan pada Nabi macam mana pula? Okey, Jibril tak masalah, Jibril yang bacakan. Okey, ini bagi akidah ahli kalam secara umum. Namun golongan batiniah kata Jibril pun sampaikan pada Nabi dengan tulisan yang terpampang depan mata. Quran itu pada tulisannya, bukan pada bacaannya. Sebab tu mereka cuba cari kaul di kalangan sebahagian daripada ulama sunnah atau sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan bahawa Nabi itu bukan ummi, Nabi bukan tak tahu baca, Nabi pandai baca dengan iqra. Sebab tu Jibril kata iqra, bacalah, ma ana biqari, seolah-olah bacalah itu hanya daripada tulisan, bukan bacaan daripada hati atau daripada pemikiran kita. Seolah membaca ni pada mereka hanya terhadkan pada baca daripada kertas, bukan baca daripada apa yang didengar, atau apa yang difikirkan, atau apa yang disebutkan, apa yang dirasakan. Seolah-olah begitu. Jadi adalah cerita di kalangan golongan batiniah yang ni cerita sebab batiniah kata mana sumbernya. Batiniah ni tak payah cari sumber, mereka tak ada sumber. Tiap-tiap guru ada akan kata, tapi begini perkara ni syubhah ni wujud. Kalau mereka kata, kami tak kata, alhamdulillah selesai. Kalau mereka kata, dan saya dengar, tapi bukan dengar daripada tokoh besar lah, jadi kita mereka kata Jibril sebenarnya terpampang, masa Jibril turunkan wahyu, terpampang tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, bukan peluk Nabi baca, dia kata, tengok tu, baca. Dia kata, baca, tengok kepada tulisan tersebut. Ini yang cuba ditegaskan. Kenapa? Sampai saya tak pasti sebagai sahabat kita yang hantar riwayat ni sahih ke tidak ustaz, dari situ dah saya tahu syubhah yang mereka bawakan dikatakan sahih Bukhari lah, makna begitu-begitu, penipulah, ni menipu. Tapi maksudnya ada dinisbahkan bahawa Nabi SAW ketika wahyu turun, bukan turun Jibril sampaikan Nabi dengar, bukan itu, tapi Nabi dibagikan tulisan, Jibril bacakan tulisan tersebut, suruh Nabi baca tulisan tersebut. Nabi kata ma ana biqari. Riwayat ni riwayat maudhu', palsu. Dan kita perlu bertegas dan tak boleh berteransur bab ini. Kenapa? Sebab, dan kita tahu kenapa mereka cuba bawakan riwayat begini, nak buat hadis palsu dalam bab ini. Tujuannya nak beritahu bahawa Quran itu diturunkan dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk kalam. Kenapa tulisan? Kerana golongan batiniah mereka tidak memaknakan Al-Quran berdasarkan kepada makna bahasa Arab, tapi berdasarkan pada tulisan. Sebab tu mereka katakan alif itu qiyamuhu binafsihi. Bentuk-bentuk tulisan, rahsia-rahsia yang dibincangkan dalam ilmu batiniah, rahsia sama rahsia nombor atau rahsia bentuk Al-Quran, bentuk huruf tertentu, bentuk ha, dibentuk huruf ha, alif lam lam ha, Muhammad, mim ha mim dal, jadi manusia, mim tu kepala ke atas, mim dia tulis ke bawah, atas ke bawah, mim ha mim dal, dal tu jadi kaki, dua ha tu jadi kaki.
Sebab golongan Batinah ni dia menafsirkan Quran berdasarkan kepada bentuk, berdasarkan kepada nombor, berdasarkan kepada bilangan dan sebagainya. Dan mereka ini golongan jahil terhadap bahasa Arab. Jadi mereka mengatakan bahawa Quran diturunkan dalam bentuk. Jadi bentuk tulisan itu sendiri ada rahsianya. Kenapa mereka sebut begini? Mereka terpaksa buat riwayat palsu. Sebab kita sering berhujah, bila mereka bawakan bentuk-bentuk, kita tu tak payahlah kaji bentuk. Tulisan tu kemudian masa Nabi di Quran. Inilah hikmah Nabi seorang ummi. Ketika Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bukan seorang membaca, Nabi tak menulis. Sahabat yang dengar Nabi baca dengan tulisan ilmu penulisan yang ada pada sahabat, mereka lah kutabul wahyi, yang menulis wahyu. Jadi apakah rahsia Quran? Quran bukan pada bentuk tulisan itu. Quran pada apa yang dibacakan, apa yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jibril alaihi salam. Inilah Quranul Karim. Jadi Quran tak perlu ada tulisan. Kita hafal Quran, kita baca balik, itulah Quran. Tak perlu ada mushaf kat depan pun Quranul Karim. Tak wajib kita kena ada Quran kat depan baru jadi Al-Quran. Bukan pada tulisan yang itu. Quran adalah pada mesej dan pada kalam, kandungan yang ada pada kalamullah. Sebab tu kalau Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman beritahu pada Jibril, suruh Jibril sampaikan kepada Nabi, kalamullah ni sama diletakkan dalam mushaf di kalamullah, mengandungi, bukan mushaf tu kalamullah, mengandungi kalamullah. Kalau letak kat kaset juga mengandungi kalamullah. Nak letak kat handphone ke kat mana sekalipun, tetapi kalau membunyikan atau menyebabkan kita boleh baca Quranul Karim, itu di situ ada kalamullah. Nak hafal di dada, sama ada di dada, sama ada di tulisan atau di mana-mana sekalipun, atau dalam bentuk tulisan yang kita tak faham, tulisan Braille. Nampak bentuk tak sama pun, macam rahsia-rahsia, tetap Al-Quranul Karim. Tulisan yang terbalik ke sebagainya, kerana untuk orang tulisan timbul sebagainya, bentuk apa sekalipun tidak mempengaruhi makna kalamullah, kerana kalamullah itu adalah pada bahasa Arab itu sendiri. Jelas? Okey, harap syubhah-syubhah begini. Terima kasih atas soalan. Dan Ana bincangkan, Ana jawab awal sebab memang tajuk kita pun berkaitan dengan bab-bab begini sekarang. Okey, muka surat 148 jilid kedua daripada Syarah Akidah Tahawiyah. Okey, berkaitan dengan ayat, tajuknya berkaitan dengan Ahlul Kalam, ketika mereka memahami kalamullah dengan cara mereka sendiri. Akhir sekali mereka menisbahkan bahawa kalamullah yang firman Allah yang terpampang, makna yang ada pada kalamullah itu mengandungi perkara-perkara menyerupakan Allah dengan makhluk, atau secara mudahnya mengandungi kekufuran atau tashbih. Mereka disebabkan tashbih dan tajsim sebagai kekufuran. Jadi apabila mereka katakan bahawa ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengihamkan atau menyebabkan kita mentashbihkan, menyamakan Allah dengan makhluk, maka ayat itu tidak boleh dimaknakan dengan makna yang zahir. Zahir itu makna yang ada pada perkataan itu. Okey. Jadi mereka kata, alasan mereka satu ayat laisa kamitslihi syai', dan Syekh kata seolah-olah satu ayat ni bertembung dengan berpuluh dan ratusan ayat atau beribuan ayat yang lain. Hanya laisa kamitslihi syai', Allah tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijadikan alasan, satu-satunya ayat dijadikan alasan untuk menolak semua kalamullah yang membincangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sifat zatiyah, sifat fi'liyah, ataupun sifat-sifat ataupun nama-nama Allah bagi golongan Mu'tazilah dan Jahmiyah dan sebagainya. Mu'tazilah hanya menerima nama tapi tidak dengan ada nama tapi tak ada makna sifat dalamnya, atau Jahmiyah yang tolak nama dan sifat keseluruhannya. Mereka ini semua gunakan ayat yang satu, al-kalam keseluruhannya daripada awal hingga akhir, ayat yang satu digunakan, laisa kamitslihi syai'. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid pada mereka tidak ada pengisbatan, tauhid pada mereka ialah penafian. Itu yang tauhid artinya mengesakan Allah ialah menafikan kekurangan daripada Allah, itu sahaja, tanpa mengisbatkan
kesempurnaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sedangkan dalam akidah Islam ada nafi dan isbat. Daripada masalah bab uluhiyah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang dilayak, tiada Tuhan yang disembah, yang layak disembah melainkan Allah, ada nafi dan isbat. Begitu juga dalam bab sifat, segala kekurangan dinafikan daripada Allah, bukan kosong saja, tapi segala kesempurnaan diisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang umum mutlak kita isbatkan, walillahil asmaul husna, walillahil mathalul a'la, fa'alul lima yurid. Perbuatan Allah yang sempurna apa? Perbuatan yang sempurna adalah yang tidak terikat dengan sesuatu. Memang Allah buat apa yang Allah nak, maha melakukan apa yang lakukan. Ini kesempurnaan pada perbuatan. Ahli kalam hadkan, Allah boleh buat macam ni, ya, buat macam ni tak boleh, sama Allah tak boleh ni. Allah kata fa'alul lima yurid. Dalam kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempurnaan nama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nama Allah nama yang terbaik. Dan walillahil mathalul a'la. Segala sesuatu yang berkaitan Allah adalah satu yang paling tinggi. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menafikan, perbincangan tauhid pada ahli kalam hanya menafikan kekurangan yang mereka katakan kurang. Maka bila menafikan kekurangan dan kekurangan itu diertikan dengan erti mereka, jadi cara ahli kalam macam mana mereka mengetahui sifat kekurangan, tengok makhluk dan sifat makhluk. Kalau ada kalamullah yang sama seperti makhluk, maksudnya sifat yang disebabkan Allah pada dirinya sama dengan sifat yang disebabkan pada makhluk, maka mereka tolak sifat tersebut atas dasar tidak mahu menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan kita tahu bahawa setiap sifat yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, sama ada kepada makhluk ataupun kepada Allah, maknanya adalah sama. Cuma perbezaan pada hakikatnya dan kaifiahnya. Contoh, Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah mendengar dan melihat. Wa huwas samiul basir. Pada makhluk Allah kata faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Okey, maksud mendengar dan melihat pada Allah dengan maksud mendengar melihat pada makhluk sama tidak? Maksudnya, maksud kalimah tu sama. Perbezaan kat mana? Kepada hakikat. Pendengaran makhluk Allah yang bagi yang sangat lemah, pendengaran yang terbatas, macam-macam sifat lah, segala sifat kekurangan, dan pendengaran Allah yang maha sempurna, dan tak ada pun orang nafikan benda ni. Maknanya sama, cuma perbezaan pada hakikat sifat tersebut. Mendengar, melihat, berkuasa. Allah maha berkuasa. Maksud kuasa yang ada pada Allah, kudrah yang ada pada Allah dan kudrah yang ada pada makhluk sama tak? Sama makna. Tetapi yang tak sama adalah hakikat dan kaifiahnya. Sebab tu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau dikaitkan ayat sifat, takwil itu tidak siapa ketahui hakikatnya kecuali Allah. Kalau nak dikaitkan dengan makna ayat sifat. Kalau ayat ini dikaitkan ayat sifat, walaupun ulama salaf tidak menyatakan bahawa ayat ini berkaitan ayat dengan ayat sifat. Cuma kalau kait ayat sifat dia berkaitan dengan, kalau ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dikaitkan dengan sifat, mana dikatakan bahawa mutasyabih itu ayat mustabihat itu mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka maksud yang mutasyabih itu yang tak diketahui itu adalah hakikat sifat Allah atau kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi tajuk kita, Syekh cerita sebelum ni, Syekh kata semua ayat Quran dibawa, inilah jawapan dia dari dulu. Inilah satu ayat Quran yang dipakai, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', seolah-olah ayat yang lain itu bukan ayat Quran. Sedangkan beribu-ribu ayat mengisbatkan, maksudnya beribu-ribu tempat dalam Al-Quranul Karim yang mengisbatkan sifat-sifat dan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka kita tengok pada muka 148 di perenggan kedua.
Maka mereka memahami daripada hadis-hadis itu akan sifat yang tidak dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak dibawakan, malah bukan tidak dibawakan, yang tidak diinginkan, yang tidak dimahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ayat saya fafahimu min akhbar sifati ma lam yuridhu Allah wala rasuluh. Mereka faham daripada ayat-ayat sifat itu bukan mengikut kehendak Allah dan rasulnya. Wala fa kita baca yang bahasa Melayu dulu. Kalau maknanya tak jelas, baru kita kembali pada teks Arab, insyaAllah. Maka mereka memahami daripada hadis-hadis itu akan sifat yang tidak dibawakan atau tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, serta tidak dinyatakan oleh seorang pun daripada kalangan imam Islam. Mana ada imam Islam, mana ada di kalangan ulama, sahabat, tabi'in dan ulama Islam mengatakan bahawa ayat ini bertentangan satu sama lain. Bila bertentangan lah, maka satu ayat itu perlu ditakwilkan. Kalau tak bertentangan, tak perlu takwil. Tuan-tuan, kenapa takwil itu dilakukan atau tafsir dilakukan? Kerana bertentangan. Kerana bertentangan. Bila bertentangan zahirnya, maka satu ayat itu perlu takwilkan. Jadi mana ada seorang ulama daripada ulama sunnah daripada zaman sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat dan seterusnya, yang mengatakan ada ayat Quran itu bertentangan. Hadis Nabi pun tidak bertentangan. Kalau ia sahih, bagaimana pula dengan Al-Quranul Karim, kalamullah? Ini sebab itu kata Syekh, maka mereka memahami, mereka faham dengan cara mereka sendiri. Dan pahaman mereka itu tidak diinginkan, tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak juga disebutkan oleh mana-mana seorang imam umat Islam sekalipun. Bahawa hadis-hadis ini membawa makna mengisbatkan tamthil. Tak ada seorang pun yang kata bila ayat-ayat sifat menyamakan Allah dengan makhluk. Mana ada? Kerana daripada awal lagi mereka dah menyatakan bahawa ayat Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Kalau betul-betul faham makna ni, laisa kamitslihi syai', mana ada orang yang samakan Allah dengan makhluk? Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada seorang ulama Islam pun yang ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Cuma mereka tekankan, kalau Allah berkata, kalau Allah beritahu, ketahuilah bahawa kalamullah itu ialah asdaqul kalam, kalam yang terbaik. Asdaqul kalam artinya apa? Kalimah tu tak salah pilih. Kalimah tu kalimah yang agung, yang sahih. Tak ada lagi perkataan yang perlu menggantikan makna yang ada dalam Al-Quranul Karim. Allah pilih perkataan paling sesuai dah untuk fahamkan sifatnya terhadap makhluk. Tak perlu kita buat correction. Tak perlu kita buat pendetilan terhadap kalamullah sehingga kita kata perlu diubah maknanya begini. Maknanya sebenarnya begini. Sebab Allah pilih kalam yang paling sempurna untuk menerangkan sifatnya. Allah paling mengetahui tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala paling tahu tentang bahasa Arab. Allah bercakap dengan bahasa Arab kepada nabi yang paling fasih bahasa Arab di tengah-tengah bangsa Arab. Mana mungkin mereka tak faham? Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala pilih perkataan dan mereka tak faham? Kemudian datang bangsa Ajam yang baru masuk Islam, dia buat correction terhadap kalamullah dan kalam Rasulullah. Tak mungkin. Tidak mungkin. Seterusnya, mana tak ada seorang imam pun mengatakan bahawa sifat ayat-ayat yang menerangkan sifat Allah itu menjadikan bahawa Allah itu sama dengan makhluk. Tidak ada seorang pun yang faham begitu. Seterusnya mereka menjadikan laisa kamitslihi syai' sebagai dalil salahnya pendapat para imam itu sebagai penyelewengan terhadap nas. Maknanya kita fahamlah. Akhirnya secara mudahnya teks asal, maksudnya mereka menjadikan ayat ini, kita tengok mana bahasa. Kita baca. Okey.
ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين ثم استدلوا على بطلان ذلك ليس كمثله شيء تحريفا للنصين. Okay. ويصنف okay. Kata Syekh kemudian okay. Mereka kata ayat sifat ini mereka faham bahawa ayat-ayat sifat dengan cara mereka faham ayat sifat dengan cara yang tak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga pemahaman mereka tidak pernah disebutkan bukan dengan cara yang disebutkan oleh mana-mana imam umat Islam. Yang mana mendakwa bahawa ayat-ayat itu mengandungi menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka berdalilkan berdalil dengan dalil yang batil dengan ayat berdalil dengan cara yang batil dengan ayat laisa kamitslihi syai', dengan cara tahrifan linnassain, dengan cara mentahrifkan kedua-dua nas. Nas kat mana? Ayat yang asal contoh yadullah fawqa aydihim mereka takwilkan, laisa kamitslihi syai' pun mereka takwilkan ikut kehendak mereka, kerana Allah pun tak nak maksud laisa kamitslihi syai' untuk menafikan sifat. Mereka nafikan sifat zat kepada Allah, pada masa sama mereka memaknakan ayat laisa kamitslihi syai' bukan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, tahrifan linnassain. Jadi perbuatan mereka hakikatnya laisa kamitslihi syai' mereka maknakan dengan cara yang bukan Allah kehendaki. Dan yang kedua, ayat yang kedua yang mereka kata bertembung dengan ayat ini juga mereka maknakan dengan makna bukan dengan makna yang Allah kehendaki. Okay, mereka mengarang kitab-kitab dan berkata, lepas dah tolak semua sekali, last sekali karang kitab. Apa yang disebutkan dalam kitab? Kita tengok teks asalnya, kemudian saya membaca terjemahan. Wa yusannifuna al-kutuba wa yaqulun, dia karang kitab dan kaedah-kaedah. Buat kaedah dan mereka katakan hadza usulu dinil Islam alladhi amara Allahu bih. Inilah dia usuluddin, asal-asal agama yang Allah perintahkan kita beriman dengannya. Kata Syekh, kamu yang karang, kamu yang faham begitu, kamu yang buat, kemudian kamu asaskan kaedah, buat buku, wajibkan Imam Ahmad terima buku aku. Wajibkan ulama dulu dipukul, dipenjarakan, buat karang buku. Kemudian paksa ulama salaf terima. Sebab tu kalau kita tengok pada sejarah, orang-orang yang tak faham sejarah, bila kita cerita tentang akidah salaf, nampak kita pula yang keras. Mereka tak tengok macam mana keadaan ulama salaf berjuang untuk mempertahankan akidah ini. Ada yang kata masalah simple, Imam Ahmad berjuang masuk penjara, ada yang mati, ada yang sebahagian daripada yang dipukul hanya kerana perkara yang simple, khilaf yang kecil, atau perkara yang muktabar, perkara yang muktabar, kemudian mereka tak faham, ulama salaf dahulu korbankan nyawa, korbankan segala-galanya hanya kerana masalah kecil. Kecil besarnya satu masalah dengan cara fikir anda ini adalah kerana anda pentingkan dunia. Kerana pada waktu sekarang yang menguasai, yang jadi ramai atau berjawatan dengan mudah dan sebagainya apabila anda katakan demikian. Dan ini berlaku. Ramai orang kerana jawatan, kerana sebagainya, akhirnya menghujat dan menghujani dan menyatakan kalimah-kalimah yang menisbahkan bahawa siapa sahaja membincangkan tentang sifat Allah seperti mana akidah salafus salih akan dianggap sebagai golongan ekstrim. Cukup membincangkan, cukup mengenengahkan, itu sahaja dianggap sebagai ekstrim. Tuan-tuan, semua teks, buku-buku teks di seluruh sekolah, tak ada satu buku teks pun yang ketengahkan kalam pendapat salafus salih. Di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke universiti, tak ada satu pun yang ketengahkan kalam salafus salih. Kemudian ada seorang dua yang bercakap, orang ini dianggap sebagai ekstrim. Kalau dah ada, tak apalah, kita boleh kemukakan. Tapi ini satu perkara yang tidak adil dalam
semua pandangan dikemukakan, kemudian kalam salafus salih tak dikemukakan dalam mana-mana perbandingan. Ini satu perbuatan yang tidak adil. Dan buku-buku yang dituliskan betul, dikumpulkan semua kalam batil, dibawakan kalam ahlul kalam yang terakhir, semua sekali batil, dan yang akhir itu betul-betul lah, sebab itulah paling dekat dengan sunnah al-jamaah pun. Tapi kenapa tak bandingkan dengan kalam salafus salih yang memang akidah mereka 100% mereka berpandukan Al-Quran dan Sunnah, dan terbukti pada zaman kita dakwah, kaedah dakwah menggunakan dalil lah yang berjaya memasukkan orang non-Muslim kepada Islam. Terbukti. Saya boleh syabas mana-mana orang tengok di seluruh dunia, pendakwah-pendakwah yang hebat yang mampu ajak orang masuk pada Islam adalah menggunakan dalil dan kalamullah, bukan gunakan kaedah mana-mana kaedah kalam. Tak percaya, kumpul semua kumpul semua mu'allaf-mu'allaf yang ada, buat kajian. Kalamullah itu sendiri adalah kalam yang paling sempurna, yang tidak perlu dibuat correction padanya. Sebab tu kata Syekh, lepas mereka katakan kalamullah, faham kalamullah dengan cara mereka sendiri, kemudian mereka katakan, mereka maknakan laisa kamitslihi syai' dengan makna sendiri, kemudian jumpa ayat-ayat bertentangan kalam mereka, mereka kata maknanya tak macam tu, dia bertentangan dengan ayat ini, maka tahrifkan kedua-duanya. Laisa kamitslihi syai' pun ditakwilkan dengan cara sendiri, Ar-Rahmanul 'Arsy Istawa pun ditakwilkan dengan cara sendiri, mana-mana ayat sifat ditakwilkan dengan cara sendiri yang tidak ada panduan salafus salih padanya. Ini berkaitan dengan masalah akidah, perlu panduan salafus salih, bukan masalah istinbat. Dan akidah yang kita warisi daripada orang-orang terdahulu dibuat dengan cara tersendiri. Akhirnya dikarang kitab, dikata inilah dia usul agama Islam yang wajib dipakai oleh umat Islam. Kemudian dipaksa imam-imam akur. Bayangkan golongan ahlul kalam ketika itu orang yang tak belajar agama, dia pergi belajar sains, dia kata inilah agama Islam, dipaksa ulama muhaddisin dengar. Orang yang tak pernah belajar agama, pergi belajar mana-mana, kemudian dipaksa ahlul hadis ketika itu untuk menerima akidah mereka. Dan itu yang berlaku. Mereka karang kitab-kitab dan mereka kata mereka hadza usulu dinil Islam alladhi amara Allahu bihi wa jaa min indihi. Okey. Inilah yang mereka dakwa. Inilah dia ajaran-ajaran asas, ajaran-ajaran pokok dalam Islam yang perlu anda beriman dengannya. Inilah yang Allah datangkan. Maka dalam semua ayat kita temukan kalam-kalam yang dipegang oleh masyarakat kita, kalam yang kita tak jumpa sumbernya. Tapi itu usul. Contoh, Allah tidak bertempat. Mustahil Allah bertempat. Kalam ini dipegang oleh semualah. Kata-kata kalam datang dari mana? Tidak bermakna kita mengisbatkan Allah bertempat. Ini satu lagi. Kita katakan apa yang Allah kata kita isbatkan. Apa yang Allah beritahu kita percaya. Apa yang Allah nafikan kita nafikan. Apa yang Allah diamkan kita diamkan. Di sini perbezaan kita dengan ahlul kalam. Apa yang Allah diamkan kita diamkan, mereka apa yang Allah diamkan mereka detailkan. Allah kata laisa kamitslihi syai'. Allah tak kata Allah tidak memiliki ini dan itu. Sampai kepada jisim, Allah tak berjisim, Allah tak berjirim, Allah tidak bergerak, Allah SWT tidak berwarna, Allah SWT tidak ini, tidak itu, semua. Tengok semua makhluk, nafikan daripada Allah. Itu bukan caranya. Apa yang Allah, kalamullah, dalam menafikan kekurangan daripada dirinya, telah pun sempurna untuk menafikan segala kekurangan terhadap dirinya. Kalamullah dalam mengisbatkan sifat kesempurnaannya telah pun sempurna dalam mengisbatkan kesempurnaannya. Kalau Allah diamkan, artinya agama kita sempurna dengan kadar itu. Jangan didetailkan. Dengan pendetilanlah menyebabkan ahlul kalam tidak menerima sifat Allah, kerana mereka mengkategorikan sifat Allah dengan kategori akal mereka. Allah kata, Allah bersifat qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Okey,
Betul tak sifat Allah? Ya, Allah kata. Cantik. Tapi kenapa kategorikan dia sebagai sifatul ma'ani? Siapa kata itu sifat ma'ani? Oh, dia ada, Allah ada, tapi makna je, secara makna je, bukan wujud betul-betul. Dia maknawi saja, secara makna. Kita kata, ma'ani lawannya apa? A'yan. Sifat ma'ani lawannya sifat a'yan. Ma'ani artinya sifat yang wujud tapi tak ada. Wujud tapi dia wujud secara ma'ani. Sifat a'yan wujud dan ada barangnya. Ada barang, ada zatnya, ada ainnya. Sifat a'yan. Kita kata, Allah kata, ya Allah kata Allah kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam dengan makna yang sempurna terhadap makna tersebut tanpa mengisbatkan a'yan atau tak a'yan, tanpa mengatakan ma'ani ataupun tidak. Katakan Allah bersifat kudrah dengan cara yang Allah ketahui, kudrah yang sempurna. Allah tu hidup dengan cara yang sempurna, dengan paling sempurna. Allah Subhanahu mendengar dengan sifat sempurna, tidak sama dengan makhluk. Cukup situ. Kenapa nak bahagikan ma'ani dengan a'yan? Pengkategorian ini menyebabkan mereka menafikan sifat ain ketika Allah sebutkan sifat ain bagi Allah Subhanahu taala. Pengkategorian ini menyebabkan mereka menuduh ulama salafus salih mengisbatkan telinga dan sebagainya, sedangkan ulama tak kata. Ketika ulama salafus salih mengisbatkan sifat ain bukan kerana logik akal tapi kerana kalamullah. Segala sifat yang sabit kerana kalamullah, beriman dengan kalamullah, dan kita tahu bahawa kalamullah kalam yang paling sempurna dengan makna yang ada padanya. Makna yang ada padanya itu makna zahir. Makna yang tak ada padanya tapi dibawakan makna untuk gantikan, itu namanya takwil. Bawa makna lain. Makna zahir bukan bererti tak faham kulit. Itu batiniah punya tafsiran. Tiap-tiap kataan ada batinnya, itu tafsiran batiniah. Makna zahir itu makna yang terkandung pada kalimah yang tersebut dalam Al-Quran itu sendiri. Okey. Mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa mentadabbur makna yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Bayangkan ayat sifat, dahlah Allah turunkan Quran, Nabi syarahkan. Yang Nabi syarahkan ahad. Yang Quran, jangan bagi makna. Ayat Quran di sini tak boleh bagi makna. Alasan pertama, maknanya kat mana? Maknanya serah pada Allah. Allah turunkan Quran pada kita dengan bahasa Arab, ada makna. Kemudian maknanya serah pada Allah. Kita kata pendetilannya serah pada Allah. Apa yang Allah beritahu pada kita, beriman cukup. Beriman dengan apa yang Allah beritahu bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tahu kita hidup, Allah hidup. Mana ada orang samakan hidup dengan hidup Allah? Semua sifat, kaifiah sifat, makna sifat itu bergantung kepada idhafahnya. Kalau kata hidup apa? Hidup manusia. Sekitar umur daripada dilahir sampailah umur 100, 120 tahun. Biasanya 60 tahun, 70 tahun. Begitulah umur-umur anak Adam. Umur rama-rama contoh. Orang tahu dah, tak lebih daripada seminggu. Berapa hari rama-rama? Tak tahulah, lupa dah. Umur semut, umur biawak, umur buaya, umur apa lagi? Dob. Semua ulama bincangkan umur pun tak sama. Gigi, sifat gigi itu bergantung pada apa disebut kepadanya. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah sebutkan sifatnya, kita kena tahu sifat Allah itu laisa kamitslihi syai', tak boleh bayangkan, tak boleh samakan siapa-siapa. Tak. Bila Allah disebutkan Allah tu mendengar, Allah mendengar, kita faham maknanya, tapi kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Jelas? Maknanya ada, tapi tak sama. Sebab sifat tu, makna sifat, kaifiah sifat hanya difahami apabila sifat tersebut diidhafahkan, disandarkan kepada pemiliknya, yang punya sifat tersebut. Kata cermin mata. Cermin mata siapa? Cermin mata siapa? Bagi cermin mata. Cermin mata siapa? Yang mana satu? Mesti kita yang mana satu. Mesti ada idhafahnya baru kita tahu sifat yang mana satu.
Dan semua sifat hanya bermakna hanya diketahui bila bergantung pada idhafahnya. Jadi kalau diidhafahkan pada makhluk, kita kata okey, sifat laisa kamitslihi syai' bukan bererti Allah tidak ada sifat, tapi Allah memiliki sifat dalam erti kata laisa kamitslihi syai'. Sebab tu Allah gabungkan isbat dan juga nafi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak sama dengan makhluk, sedangkan dia maha mendengar dan maha melihat. Jadi Allah tetap Allah melihat, Allah mendengar, Allah mendengar dan melihat, namun dengan erti kata laisa kamitslihi syai'. Jadi laisa kamitslihi syai' digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah ketika mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sebut satu sifat, kita beriman dengannya dengan kaedah laisa kamitslihi syai'. Ahlul kalam mereka menggunakan laisa kamitslihi syai' untuk menafikan sifat yang Allah Subhanahu wa taala isbatkan. Allah tak sama dengan sesuatu, maka Allah tak bersifat dengannya. Nampak beza? Kita nafi dan isbat, dan ahlul kalam hanya nafi. Jadi kata mana ada? Kita belajar ilmu kalam yang mutaakhirin, golongan ahli kalam mutaakhirin di kalangan kullabiyah, asy'ariyah dan maturidiyah yang mengisbatkan sifat qudrah, iradah, ilmu hayat, sama basar, kalam. Alhamdulillah 7 sifat. Tapi tetap cara pengisbatannya kurang. Sebab apa? Sebab mereka terhadkan sifat Allah makna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kata, ya, bukan, kita tak kata apa-apa. Allah tu qudrah, iradah, ilmu, biarkan kalamullah begitu. Allah tu maha berkuasa. Allah berkata-kata sepertinya, tanpa hadkan. Allah berkata-kata tapi tak boleh, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada ni, tak payah cakap apa-apa. Kalamullah tak sama dengan makhluk secara mutlak. Tak perlu didetailkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak detailkan. Pengkategorian dan pendetailan inilah menyebabkan banyak sifat-sifat Allah ditolak. Sebab tu dalam memaknakan, dalam berbincang dengan golongan ahli kalam, yang kita nak tahu satu je, dia isbatkan sifat tu ke nafikan. Kalau ada untuk tafsiran, untuk bab tafsiran, tafsir Quran, tak ada masalah. Kadang-kadang kita memaknakan satu sifat dengan sifat-sifat yang mulazim dengannya, sifat-sifat atau kita panggil asarus sifat. Ketika kita bincangkan tentang tajuk, contoh Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasy. Kadang-kadang kita gunakan ayat itu untuk membuktikan kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Betul. Kerana kesan daripada istiwa itu Allah menguasai arasy. Mereka kesan sifat, asarus sifat. Maknanya Allah kuasai arasy dan kuasai seluruh makhluk. Allah mendengar, Allah melihat. Betul lah, semua terkandung dalam makna Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Cuma sifat istiwa yang asal itu tidak dinafikan. Asal sifat tidak dinafikan. Beza dengan ahlul kalam, mereka menafikan asal sifat. Sifat itu dinafikan, tapi kesan sifat diisbatkan. Contoh saya bercakap, contoh yang lama dan yang ikut kita, yang ikut pada awal, beberapa sahabat kita ikut daripada kelas pertama sampai sekarang. Sahabat-sahabat kita, Alhamdulillah, ada muka-muka lama sejak dulu lagi, sejak awal kelas 2016 sampai sekarang yang ikut. Mungkin dah dengar berapa kali tak tahu, mungkin puluh kali kot. Contoh ayat, tapi contoh yang sama supaya kita faham. Bila seorang penguasa kata kalian semua diam, semua kalian dah berada di bawah genggaman saya, korang jangan cakap banyak, korang ada di bawah genggaman saya. Maksudnya apa? Kuasa lah, betul lah. Kuasa, kadang-kadang kuasa, kadang tak, bukan kuasa. Rahsia korang ada kat saya. Kadang-kadang kuasa, kadang-kadang rahsia. Dia tak ada kuasa, orang biasa je, tapi dia ada rahsia. Ramai pemegang rahsia dibunuh. Bahaya. Sebab dia tak ada kuasa, tapi keberadaan dia membahayakan. Kadang-kadang rahsia, kadang-kadang dia kata kuasa, kadang-kadang maklumat, kadang-kadang macam-macam makna boleh ditafsirkan berdasarkan kepada kalian semua. Jangan cakap banyak, kalian semua ada, korang ada kat bawah tangan aku sekarang. Korang ada di bawah tangan aku sekarang. Bahasa kita cakap, kita boleh faham dengan macam-macam mana bawah tangan maksud dia apa.
Boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran ikut pada konteks. Namun sifat asalnya yang bercakap ada tangan ke tak ada tangan, malulah, tak ada tangan, menisbahkan diri ada tangan, tak ada. Yang bercakap itu memiliki, menisbahkan sifat kepada seorang tu, kata kalian kawan semua ada tangan di bawah tangan saya, artinya dia ada tangan. Tangan tu salah satu daripada sifatnya, cuma dinisbahkan berapa makna dengannya. Sebab tu bila mentafsirkan ayat, kita perlu mengisbatkan sifat asal. Kemudian dari situ dalam ayat secara perkataan kita isbatkan yang asal, secara konteks secara jumlahnya kita boleh tafsirkan sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan, tapi sifat asal itu tidak boleh dinafikan. Apa yang dilakukan ahli kalam, mereka cuba tafsirkan dengan konteks dan melupakan teks itu sendiri. Kalimah asal itu sifat asal yang ada pada ayat Al-Quran itu sendiri. Okey. Kata Syekh, mereka membaca banyak Al-Quran dengan menyerahkan makna kepada Allah tanpa mentadabbur makna yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Baca Quran, kemudian maknanya Nabi dah Quran, baca ayat Quran. Ayat Quran tu Nabi dah bagi makna. Nabi dah sebut ayat yang sama. Jangan-jangan. Yang Nabi sebut itu dikatakan ahad, yang ayat Quran itu dibukukan maknanya, hanya Allah Maha mengetahui. Nabi dah jelaskan Allah Maha mengetahui. Tak kena. Ayat yang ada makna, yang kita faham makna, yang maknanya jelas, kita iman. Yang mana kita tak faham, serahkan. Contoh, Alif Lam Mim, kita tak faham, serahkan. Walaupun ada makna, mana ada kosong, ada makna, pasti ada makna, tapi Allah Maha mengetahui. Mungkin ada, kalaulah orang kata tafsir, ada ulama tafsir Ibn Abbas mendetailkan, tak apalah. Kalau Ibn Abbas tahu, tu maknanya. Itu maknanya ikut kepada kefahaman beliau. Tapi yang kita ni, tanggungjawab kita, apa yang kita faham dengan makna yang memang ada, kita kena beriman dengannya. Okey. Mereka membaca ayat Quran, tanpa baca Al-Quran, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mentadabbur makna yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang telah diberitahu bahawa itu adalah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini best ni. Ayat-ayat sifat ni dahlah ada ayat sifat Allah. Quran dah ada. Yang jelaskan Quran apa? Hadis. Yang jelaskan mana hadis apa? Asar sahabat. Kalam-kalam sahabat, tabi'in, semua ni ditolak habis. Hanya ilmu logik yang dibelajar daripada Yunan. Dan itu jadi qat'i. Ni semua jadi zanni habis. Semua kalam-kalam jadi zanni, tak jelas. Yang qat'i hanya kalam Yunan, kaedah Yunan. Kaedah falsafah. Allah Subhanahu wa taala, ni ni bab. Kalau Syekh nak nak terangkan tentang apa yang berlaku pada ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala telah mengkeji ahli kitab yang awal disebabkan oleh 3 sifat ini. Saya tak pasti 3 sifat yang masukkan ini sifat apa. Yang disebutkan cuma 2 saya perasan, tapi kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan faham, tuan-tuan boleh bantu saya lah. Saya sebut 3 sifat ini. Dalam teks asal pun tulis 3 sifat. Allah Subhanahu wa taala, dia telah menceritakan kisah mereka supaya kita ambil pengajaran dan supaya kita tidak mengikut jejak langkah mereka. Ayat sifat ahli kitab, apa tujuan Allah ceritakan sifat ahli kitab? Bukan kerana untuk kutuk Yahudi dan habis begitu saja, tapi untuk kita ambil iktibar. Allah berfirman, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minkum yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون, adakah kalian dan pengikut kalian berkehendak, adakah Muhammad, kamu dan pengikutmu, afatatma'un dengan lafaz jamak, ayyuminu lakum, agar mereka beriman dengan apa yang kalian bawa, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah, dan sebahagian dahulu dan telah pun berlaku sebahagian daripada mereka mendengar kalamullah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka ubah maknanya, min ba'di ma aqaluhu, selepas mereka faham maknanya,
Wahum ya'lamun, sedangkan mereka sedar dan mereka tahu apa yang mereka buat. Ayat Quran ada makna, kemudian makna ni tak boleh ni, ubah makna lain. Kata Syekh, sama macam ahli kitab. Yang mana sesuai dengan kita, kita maknakan dengan zahir. Yang mana tak sesuai, kita bagikan makna lain. Kalau dibuka jalan begini, Quran ini hanya tertakluk pada kehendak orang yang maknakan. Itu yang berlaku kepada ahli kitab, iaitu kepada ulama ahli kitab. Mereka menerima ayat-ayat yang memberikan keuntungan pada mereka. Ayat-ayat yang maknanya berbeza, mereka akan yuharifunahu, tahrif. Sebab tu kata kata ulama salafus salih, terutama kalam ulama-ulama terkemudian, termasuk Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah yang selalu disebutkan, mereka bukan melakukan takwil. Kalau takwil seperti salafus salih, memberikan makna, mentafsirkan makna kalimah itu sendiri, takwil macam erti tafsir, tak apa. Kalau kita ayat Quran ada, kita terjemahkan makna sepertinya dan tafsirkan ikut pada konteks ataupun ikut pada teks sebagainya, tak ada masalah. Tetapi masalah berlaku adalah tahrif, ubah makna lain. Itu yang berlaku. Dan kata Syekh, kata Ibn Abdul Aziz rahimahullah, di sini perbuatan mentahrifkan ayat seperti golongan ahli kitab. Yasma'una kalamullah, dengar kalamullah, dengar apa yang Allah kata. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Kemudian mereka ubah makna selepas mereka faham. Kalau tak faham, kalau tak faham tak apa, alif lam mim, serahkan maknanya pada Allah. Saya tak faham lah. Nun, saya tak faham lah. Serahkan pada Allah. Tapi kalau maknanya memang faham, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, thumma istawa 'ala al-'arsy, maknanya faham. Orang Arab semua faham. Mana orang Arab tak faham? Perkara yang maklum. Al-istiwa maklum, kata Imam Malik. Memang benda maklum, bukan benda orang tak faham. Benda faham, kalau kamu faham, berimanlah. Wal imanu bihi wajib. Kalau kamu tak faham, cerita lain. Sekarang ni perkataan-perkataan yang kamu tanyakan ni, perkataan yang memang dimaklumi maknanya. Okey. Hingga firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di kalangan mereka ada orang ummi. Ummi artinya yang ikut-ikut je, bukan yang alim. La ya'lamun al-kitab. Jangan sangka Yahudi semua bijak. Ada orang kita kalau sebut Yahudi, ya semua bijak. Yahudi pun ada yang bijak, ada yang tolol. Allah pun kata, ada di kalangan mereka ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani. Tak tahu isi konon kitab kecuali duk sebut-sebut balik, kami ada kitab, kami ada kitab. Berapa ramai yang mengaku ada dalil, tak ada dalil pun. Tak boleh. Dia marah, orang tanya dalil sebab dia tak ada dalil. Ini ummi. La ya'lamun al-kitab, tak tahu isi kandungan. Dia tak hafal Quran, tapi dia duduk bergambar dengan sama. Hafaz. Tak hafal Quran, nama Al-Hafiz. Dakwah dia ada Hafiz. Tak hafal apa. Nak juga orang panggil ustaz. Nak juga orang namakan. Ini ada di kalangan ahli kitab yang begitu. Ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani, kecuali angan-angan semata-mata. Dia cuma tahu baca. Ada orang kata dia tahu baca, saya tak faham makna. Ada yang kata baca pun tidak, tapi dia guna nama je. Sebab dia dari kelompok dapat kitab. Sedangkan kitab pun tak pernah nampak. Sebab kitab ahli kitab ni terhad. Tak semua orang awam kitab ada. Ada yang ada kitab, yang ada kitab ditutup kitab sana sini. Ramainya ummi. Sebahagian mereka, bukan ramai, separuh daripada masyarakat atau sebahagian, wa minhum, Allah kata wa minhum, kita sebahagianlah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Kemudian Allah kata apa? Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah bagi orang-orang yang dia tulis kitab dengan tangan dia. Tangan dia tulis sendiri, dibuat. Wa thumma yaquluna hadza min indillah. Dia kata ini datang daripada Allah. Karang sendiri, buat sendiri, kata ini adalah datang daripada Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, kerana dia nak jual beli dengan harga yang murah. Fawailul lahum ma katabat aydihim, maka celakalah apa yang mereka tuliskan dengan tangan mereka, iaitu usaha mereka,
kitab apa yang mereka laku, perbuatan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah apa yang mereka usahakan. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka kerana apa yang mereka tulis dan nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasil yang mereka peroleh daripada berbuat demikian. Pertama, dosa sebab ubah ayat Allah, buat sendiri, bagi makna sendiri, buat sendiri, kata kalamullah. Yang kedua, celaka rezeki dia. Orang yang tutup agama Allah ni, Allah doakan dua kecelakaan. Satu, ubah kandungan agama Allah, buat kitab. Yang kedua, Allah kata celakalah rezeki yang didapat daripada usaha dia tadi. Sebab tu ayat ni ayat-ayat yang bahaya untuk orang-orang berilmu. Janganlah nak ubah apa-apa isi kandungan agama hanya kerana gaji. Jangan ubah fakta hanya kerana kepentingan, kerana Allah doakan kecelakaan. Al-Quran, kitab yang ditulis. Maksud kitab di sini tak semua, dia bukan kalamullah. Dia dah tulis sendiri dah. Karangan sendiri dah ni. Kata ni ajaran Allah. Sebab tu fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Kitab kat sini sebagian ulama kata bukan tulis Taurat dah. Ditulis kitab-kitab sendiri. Dia ada kitab, contohnya selain ada kitab Taurat dan Injil, dia ada kitab lain. Kitab Talmud contoh. Dia kata ini pesanan Nabi Musa, pesanan Allah kepada ni. Kitab-kitab yang Alkitab, sebagian ulama kata kitab yang kata ditulis dengan tangan mereka, yang Allah nisbahkan mereka tulis sendiri. Yang pertama tadi yuharifun, ayat pertama mereka ubah. Memang ayat Taurat dan Injil yang diubah. Yang kat sini mereka memang tulis dengan tangan mereka, kitab yang mereka buat sendiri. Sebagian ulama kata tak, sama je. Maksudnya satu, yang asal mereka ubah, perbuatan mereka ubah. Yang kedua, mereka ubah, mereka tulis sendiri. Mereka buat talbis, campur adukkan. Kedua, dua kaul, betul. Memang Yahudi buat dua-dua. Taurat yang asal, perjanjian lama, perjanjian baru, mereka ubah-ubah. Tambah lagi kitab-kitab yang lain. Dua-duanya dibuat oleh ahli kitab. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan kecelakaan Allah doakan pada mereka. Sebab tu habuan yang mereka dapatkan daripada usaha memalsukan agama Allah juga dilaknat. Allah kata celaka bagi mereka, celaka bagi perbuatan mereka, dan celakalah hasil yang mereka dapat daripada perbuatan tersebut. Orang-orang berilmu, jangan ubah agama Allah. Kalau tersalah, betulkan. Kalau tak mampu nak betulkan, kadang-kadang beritahu benda yang salah. Orang yang dengar pun tak ingat dah apa-apa orang. Tak tahu kat mana nak beritahu balik apa yang kita salah sebut. Taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Sekadar yang mampu. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, ketika beliau bertaubat, beliau panjat mimbar, ikutkan taubat, senyap-senyap lah dengan Allah. Kenapa? Ikutkan, kalau bertaubat ni senyap-senyap je lah, kan? Senyap-senyap, doa dengan Allah, selesai, hilangkan diri, malu, pergi mana-mana, selesai. Tapi tak, kerana apa yang beliau sampaikan itu telah diterima oleh orang ramai. Beliau berasa tidak cukup bertaubat antara beliau dengan Allah. Beliau isytiharkan di depan manusia, di atas mimbar, orang ramai, dengan perbuatan yang jelas. Cabut jubah, campakkan, aku tinggalkan agamaku dulu sebagaimana aku campakkan jubahku ini. Jelas, mesej yang jelas. Dan aku kembali kepada apa yang diajarkan oleh Ahmad bin Hanbal. Kerana Ahmad Hanbal lah yang lawan al-kalam. Beliau dapati bahawa hakikatnya yang aku cuba bawa pun tak sama dengan Al-Quran. Yang benar-benar ikut ialah manhaj yang dipertahankan oleh Ahmad bin Hanbal. Bukan Imam Ahmad mereka, tapi Imam Ahmad menjadi lambang kerana beliau seorang yang tinggal lawan sampai ke akhir, kisah, sampai ke penghujungnya, sehinggalah golongan Mu'tazilah diketepikan, dan khalifah angkat beliau daripada penjara sampai menjadi orang yang dimuliakan semula, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itulah tokoh yang meruntuhkan Mu'tazilah. Mu'tazilah paksa Imam Ahmad, ya,
Saya ada dengar seorang ustaz ni, dia kata Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad ni pandai sangat, kenapa dia pergi penjara? Saya kat buta sejarah. Memang Imam Ahmad masuk penjara, tapi lepas pada tu Imam Ahmad diangkat, kemudian naik kemudian selepas tu musnahlah ajaran Mu'tazilah. Lepas tu dalam tu juga dia kata, orang yang kata begini buta sejarah, saya kata, sebab perkataan ni saya sebut, kenapa perkataan yang sama yang mereka keluarkan untuk orang-orang yang sebut begitu. Walaupun hakikatnya kita tak sedap sebenarnya. Masalah-masalah yang sepatutnya boleh difahami dengan mudah, tapi kadang-kadang dibincangkan dengan bentuk seolah-olah adanya puak dan permusuhan, seolah-olah perlu bertembung. Sebenarnya tak pun. Benda ni, akidah Islam ni mudah. Semua mengaku ikut Quran Sunnah, selesai, cukup buka Quran, buka Sunnah Nabi SAW. Selesai masalah dah, selesai sebenarnya. Sebab tu, untuk selagi tidak ada keperluan, kita sampaikan Quran, sampaikan Sunnah Nabi SAW, baca Al-Quran, baca hadis, fahamkan maknanya, bawa kalam salafus salih. Ini yang utama. Saya baru tengok jam. Okey, insyaAllah kita sampai sini. Habis dah pun. Kita sama kata Syekh. Di sini terjemahan ada tinggal satu perenggan. Satu perenggan. Saya akan syarahkan pada pertemuan akan datang, insyaAllah. Okey. Kena tulis tinggal satu perenggan. Tidak diterjemahkan satu perenggan. Anda baca sekarang lah. Ringkas je lah. Okey. Syekh sebut secara ringkas. Syekh kata minasyar'i wal bayan. Ada kalimah minasyar'i wal bayan. Kita tengok pada matan yang asal. Tak apa, takut panjang, tutup lah. Sebab kalau teks asal takut dia panjang. Mohon maaf. Okey. Dan minggu depan tuan-tuan menarik sangat tajuknya minggu depan. Berkaitan dengan wali. Makna wali sebenar, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Tajuk sangat menarik. Zaman sekarang orang tak faham dah makna wali tu apa. Jadi Syekh Imam Tahawi rahimahullah, beliau telah tulis apakah makna wali sebenar. Zaman tu belum timbul semua wali-wali yang disebutkan ni. Zaman dulu kalimah wali dah ada kat Quran, dan tajuk minggu depan sangat menarik berkaitan dengan wali. Kenal wali sebenar. Tafsir makna wilayah, apa maksud al-wilayah, wali, ayat Quran berkaitan dengan wali-wali, al-awliya illah al-kamilun, akramul mu'minin indallah. Ni semua akan dibincangkan pada pertemuan lepas, pertemuan minggu hadapan, insya-Allah. Okey. Kita buka. Kau dah buka ada soalan ke? Silakan, Ustaz. Okey. Okey, Rasmul Quran dari segi tauqifi, pada ayat Quran kalimah tauqifi. Tapi rasam itu, kenapa kita katakan rasam Quran, penulisan Quran Uthman diterima? Kerana berlaku ijma' padanya. Rasam Quran, penulisan Al-Quran bukan dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh sahabat di depan Nabi SAW, dan kemudian daripada nuskhah yang sama dikumpulkan, ditulis semula, semua sahabat kumpul, ijma', terima seluruh umat. Kerana ijma' itulah maka kita wajib terima. Jelas? Ada sebab tu kita antara dalil yang digunakan pakai oleh ulama usul dalam menghujah ijma' adalah penulisan Al-Quranul Karim. Tulisan Quran itu ijma'. Sabit tulisan dan bentuk cara tulis rasam Utsmani kerana ijma'. Jelas? Okey, insya-Allah. Silakan. Ya, saya. Okey, terima kasih.
Okey, terima kasih. Okey, soalan daripada Ustaz Kemal hebat ni. Soalan tinggi. Contoh tangan sama makhluk tak sama. Kita kata soalan tangan pun tak sama. Kita kata tangan antara manusia dengan tangan binatang tak sama, tangan sebagainya tak sama satu sama lain. Jadi itulah maksudnya menyamakan Allah dengan makhluk. Yang disebutkan tangan tak sama ni hanya perbincangan antara makhluk dengan makhluk. Untuk Allah qiyasul aula. Qiyasul aula artinya apa? Allah. Sedangkan makhluk yang mempunyai perkongsian sifat sekalipun tak sama sifat antara satu sama lain, lebih aula lah Allah yang laisa kamitslihi syai'. Jelas? Orang terangkan. Kenal Munah. Tak kenal lah. Munah cantik. Jadi bawa seorang tulis. Dia muka macam mana? Muka dia bulat, orang boleh bulat. Macam ni ke? Kurang macam tu kot. Bulat. Mata dia macam mana? Mata dia buat. Dengan apa disebutkan pun tetap tak sama. Takkan sama dengan yang asal. Apatah lagi yang orang tak tahu sifat. Bayangkan gemuk, bayangkan kurus cantik, tengok betul-betul tidak dan sebagainya. Ataupun sifat-sifat, semua sifat takkan sama antara satu sama lain. Itu perbandingan antara makhluk dengan makhluk. Untuk Allah kita tak gunakan qiyas, tak gunakan qiyas mantiki, tak gunakan qiyasul fiqhi. Kita gunakan qiyasul aula. Qiyasul aula artinya apa? Sedangkan sesama makhluk pun ada perbezaan, yang mana makhluk berkongsi tempat di tanah, yang mempunyai jisim, yang mempunyai jirim, yang mempunyai kulit dan sebagainya, berbeza satu sama lain. Macam mana dengan Allah yang sifatnya laisa kamitslihi syai'? Minta bawa anak kepada satu benda anak nak terangkan. Jadi panjang. Ayat laisa kamitslihi syai'. Apa maknanya? Kaf itu maknanya apa? Laisa tidak ada. Ataupun tidak. Kamitslihi seumpama dengannya. Ada ka, ada mislihi. Kenapa ada ka situ? Syai' sesuatu pun, tak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya. Okey. Ka seumpama, misli seumpama. Ada dua benda. Maksudnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Adakah kaf ini sebagai tambahan? Kalau kita laisa misluhu syai' atau laisa mislahu syai'. Faham tak makna? Faham? Tak ada satu pun yang sama Allah. Tapi Allah kata laisa kamitslihi, ada kaf tambahan. Kaf dengan misil adalah adatut tashbih. Adatut tashbih. Sekarang nak cerita, tak ada yang tashbih dengan Allah. Bahawa Allah tak ada tashbih. Tak ada siapa yang menyerupai Allah. Okey. Jadi bagi ulama nahwu, ramai, ada, bukan ramai. Istilah nahwu dipanggil kaf di kaf zaidah. Kaf zaid. Kaf tambahan, harfun zaid. Maksudnya laisa kamitslihi syai', anggap kaf tak ada. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tapi bagi ulama tafsir tak terima kaedah nahwu ni. Ulama tafsir, ulama nahwu kata apa fungsi zaidah? Fungsinya untuk takkid, takkid lah. Tapi ulama tafsir pegang pada kaedah at-ta'sis aula minat at-ta'sis aula minat takkid. Memberikan makna yang tersendiri terhadap satu-satu lafaz Al-Quranul Karim yang berulang itu lebih baik daripada menyatakan maknanya sama. At-ta'sis aula min at-ta'kid. Saikal, anda bagi tugas. Ingatkan habis minggu depan anda terangkan. Ayat laisa kamitslihi syai', maknanya kita terangkan minggu depan secara ringkas sebagai mukadimah kelas minggu depan. Kemudian kita masuk kepada apa yang tertinggal, baru kita masuk bab wali insya-Allah. Kerana ada faktor masa, saya minta izin sampai sini dulu. Mana kita mula dengan at-ta'sis aula min at-ta'kid, antara kaedah penting dalam ilmu tafsir. Okey. Insya-Allah sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan.